Okey, selamat datang ke kelas matematik Cikgu Wong. Welcome. Okey, hari ini kita akan masuk satu topik baru pula, iaitu kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, bab ini teacher akan bahagikan kepada 3 video. Okey, video pertama kita akan bincang berkaitan dengan kekongrunan. Video kedua berkaitan dengan pembesaran dan akhir sekali video ketiga berkaitan dengan gabungan transformasi. Okey, kita tengok apa yang anda akan pelajari dalam kelas ini. Okey, ada 3 standard pembelajaran yang kita akan fokus. 1, membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Yang kedua, kita membuat dan menentusahkan conjecture terhadap kekongrunan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Dan akhir sekali, macam biasa, kita fokus kepada bahagian kebat, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongrunan. Okey, ini adalah kriteria yang kamu perlu capai pada akhir PDP ini. Okey, yang pertama, sekurang-kurangnya kamu dapat menentukan 3 pasangan raja yang diberi sama ada kongruen atau bukan kongruen. Okey, yang kedua, dapat senaraikan semua sisi dan sudut sepadan yang mungkin bagi sekurang-kurangnya satu pasangan segitiga yang diberi. Okey, berdasarkan sifat kekongruenannya. Dan akhir sekali, dapat menyelesaikan satu soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan kekongruenan dengan betul. Okey, kita masuk tajuk 5.1, iaitu kekongruenan. Okey, apa itu kekongruenan? Okey, kamu tengok raja yang cikgu bagi. Ni aiskrim. Okey, gula-gula, kek, okey, biskut dan hadiah. Okey, apa kamu dapati di sini? Okey, semuanya berbentuk pasangan. Setiap pasangan mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey, hanya susunan berlainan ataupun kedudukannya berlainan. Okey, dengan ciri-ciri ini, kita katakan dua objek ini adalah kongruen. Okey, definisi objek kongruen adalah pasangan objek tersebut mempunyai saiz yang sama dan bentuk yang sama. Okey, kita teruskan dengan mobilisasi minda 1. Okey, teacher harap kamu dah buat di rumah. Okey, kalau yang belum, kamu perlu scan QR code ini atau melayari alamat ini. So, kamu jalankan aktiviti ini dulu. Lepas tu baru teruskan video yang berikutnya. Okey, lepas aktiviti mobilisasi tadi, okey, kamu akan dapati bahawa dua poligon yang kongruen, dia akan mempunyai ukuran yang sama pada sisi sepadan dan sudut sepadan. Okey, dua perkara ini ya, satu sisi sepadan, satu sudut yang sepadan mesti mempunyai ukuran yang sama. Okey, kita tengok contoh. AB adalah sama panjang dengan AQ. Okey, BC sama panjang dengan PQ atau QP. Okey, CD adalah sama panjang dengan PS. Akhir sekali, AD automatik dia akan sama panjang dengan RS. Ini dari segi sisi yang sepadan, sama panjang. Okey, kita tengok sudut yang sepadan pula. Okey, kita tengok sudut BAD. Okey, mana BAD? BAD, sudut yang warna pink ini. Okey,
akan sama dengan sudut QRS yang warna pink di sini. Okey, sudut yang sepadan. Okey, kita tengok sudut ABC yang warna biru adalah sama saiz, sama besar dengan sudut RQP atau PQR. Sama je, warna biru. Okey, seterusnya bagi sudut BCD sama dengan QPS dan akhir sekali ADC warna kelabu sama dengan PQR. Okey, kita tengok contoh satu. Contoh satu ni dalam buku teks kamu, muka surat 125, 126. Okey, kita tengok soalan A. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan raja yang diberi adalah kongruent. Okey, kita tengok, kita nak semak sisi dulu. Okey, kita tengok AC 12, PQ 12. AB 5 cm, PR 5 cm. Okey, segitiga ni RQ 13 cm. BC kita tak tahu. So, kita perlu cari panjang BC. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi, kita guna teorem Pythagoras. BC sama dengan punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So, kita akan dapat 13 cm juga. Sama dengan AQ. So, kita nampak sisi yang sepadan memang sama panjang. Okey, kita cek sudut pula. Kita tengok sudut pula. Okey, sudut ni kita tahu 67.4. Okey, ini sudut C ya, 22.6. Sudut A adalah 90 darjah. Okey, kita tengok segitiga PQR pula. Sudut P 90 darjah. Sudut P ataupun PQ sama. Okey, sudut Q 22.6 darjah. So macam mana sudut A? Satu lagi. So kita kena buktikan. Kita tak boleh tengok dengan mata je. Okey, saya rasa ni sama. Tak boleh. Kamu perlu buktikan. So macam mana nak buktikan? Jumlah sudut pedalaman bagi satu segitiga adalah 180 darjah. 180 darjah tolak 90 darjah tolak 20.6 darjah. Akhir sekali kita dapat 67.4 darjah. So, samalah. Sudut ABC akan sama dengan PQR. Jadi semua sisi sepadan sama, semua sudut yang sepadan juga adalah sama saiz. Okey, jadi kita kata dua segitiga ini adalah kongruent. Okey. Seterusnya kita tengok B. Okey, B macam tadi juga kita tengok AF 10 cm. UT pun 10 cm. Okey, ini tak tahu. Okey, ini 3 cm. 3 cm. Yang sini 4 cm. So, ini 3 cm. 3 cm, 3 cm. So, sini 3, sini 3. Sini 10, sini 10. Ini 8, ini tak tahu. AS kita tak tahu. So, kita kena cari DC dulu. Kita tahu sini 8, A ke B 8, E ke F 3, so D ke C sepatutnya 5. Sebab kalau penuh ialah 8. So DC 5. Okey, kita cari PU pula. PU sini 3, sini 4. 3 tambah 4, 7. So sini UP 7 cm, AB 8 cm. Sama tak? Tak sama. So, kita kata kedua-dua raja itu bukan kongruent. Okey, di sini ada tips bestari, kamu kena berhati-hati. Jika terdapat satu daripada panjang sisi sepadan atau sudut sepadan yang tidak sama antara dua bentuk, maka kedua-dua bentuk itu bukan kongruent. Satu sisi tak sama pun tak boleh. Okey ya. Kita tengok contoh C pula. Okey. Sama kita banding tadi.
banding sudut pedalaman. Okey, kita banding sisi sepadan. Okey, semuanya sama. Ni, tengok. Okey, 90, 90. 83, 83. Okey, 90. Sini berapa? Cari. Okey, dapat 97. Kalau segi 4, kan? Jumlah sudut pedalaman adalah 360. So, dapat 97. So, kita kata kedua-dua raja itu adalah kongruent. Sebab sisi sepadan sama panjang, sudut sepadan sama besar. Okey, untuk contoh D sama juga. Okey, ini adalah segitiga kaki sama. Kaki mesti sama lah. So, sini 70, sini 70. 140. Sini akan jadi 40. Segitiga jumlahnya 180. Kalau sini 50, 180 tolak 50, yang dua sudut ni dibahagi dua kan. So, kamu akan dapat 65. So, kita kata dua raja ini bukan kongruent. Okey. So, kita teruskan. Okey. So, segitiga ABC dan PQR yang kongruent kita boleh tulis begini. Simbol segitiga ni. So, ini adalah kongruent. Okey, kongruent. Satu. Okey, yang melengkung sikit, yang bawah tu sama dengan. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya, yang kedua, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri kekongruenan segitiga. Okey, kita fokus kepada segitiga. So, macam tadi dulu, kamu jalankan aktiviti mobilisasi minda 2 dulu dan buku teks muka surat 127. Okey? Lepas ni kamu boleh buat kesimpulan macam ini. Okey? Ada 6 jenis kekongruenan segitiga. Satu, style SSS. Ni SAS, ASA, AAS, AAA, SSA. Okey, apa benda ini? Okey, SSS maksudnya sisi. Semua sama. Okey ya? Sisi sama, sisi. Yang kedua, okey, tak apa, kita senang ingat, kita pergi sudut. Sudut. 3 sudut adalah sama. Okey. Kemudian sudut sisi, sudut sisi. Sudut ni, sudut B dengan sisi sama. So kita kata kongruent. Yang keempat, sisi sudut pula. Sisi AB sama CDPQ, okey, RS dengan QR, kemudian satu sudut di sini. Okey, sisi sudut. Okey, yang kelima, baru SAS atau ASA. Sisi sama, sisi, sudut, kemudian sisi. Ataupun akhir sekali, sudut ni ya, sudut ni dengan sudut ni, kemudian sisi, dan akhir sekali sudut. Okey, so nak hafal 3S, 3A, AAS, SSA, akhir sekali SAS, ASA. Okey. Kita tengok contoh ini. Okey. Katakan ASA. Okey. Sudut BAC sama dengan sudut QPR. Sudut A sama dengan sudut PA. Sisi AC sama dengan PR. Kemudian sudut C sama dengan sudut A. Ataupun ACB sama dengan PRQ. Okey, itu ASA. AAS, sudut sisi. Sebab ni ambil dari bahasa Inggeris, angle, side. Sudut sisi. So, sudut A, sudut P, kemudian sudut C dengan sudut A, akhir sekali CC. BC dengan QR.
Okey, kemudian AAA, 3 sudut yang sebadan sama. Okey, SSA iaitu sisi-sisi sudut. Sisi AB sama panjang dengan PQ, AC sama dengan PR, dan akhir sekali sudut C sama dengan sudut A. Okey, kita tengok contoh 2. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongrunan segitiga. Kamu perlu membuat justifikasi. Okey, membuat justifikasi kamu perlu terangkan. Okey, kita tengok ini. Soalan A. Tengok sudut 25 darjah, 25 darjah. Okey, ini 6, 10. 6, 10. Sini tak tahu. Okey, adakah dua bentuk ini kongruent? Okey, jawapannya tidak. Mengapa tidak? Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sepadan dan satu sudut sepadan yang sama. Tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Okey, ini berbeza dengan ini tentu berbeza. Okey, dan sudut pun sama. So, untuk senang, macam mana kita nak tahu kongruent ke tidak? Kita tengok, adakah luas segitiga ini sama? Luas adalah tidak sama. Maka kita kata tidak, okey, tidak dan tidak memenuhi sifat kekongruenan. Okey, kita tengok B. 3 cm, 6 cm, 4 cm, 8 cm, 10 cm. Walaupun sudutnya sama. Semua sudut sepadan adalah sama, tetapi sisinya tidak sama. Jadi ini tidak memenuhi sifat kekongruenan. Okey? Sebab luas pun tidak sama. Okey? Sisi-sisi sudut SSA dan SSS tidak boleh digunakan untuk menentukan dua segitiga adalah kongruent, kecuali luas dua segitiga itu adalah sama. Luas mesti sama. Okey, so kita sampai bahagian akhir. Bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan? Okey, kita tengok contoh ini. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. Okey, sama kaki. Iaitu PR akan sama panjang dengan QR. Okey, dan AB adalah titik tengah bagi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruent. Okey, so kita kena sambungkan A ke Q, B ke P seperti ini. Okey, so di mana segitiga PBR? P, B, A, atas. Ni ya. Okey, Q, A, R di mana? Q, A, R. Sini. Okey, kita tengok kongruent tak? Kita tengok sisi. Okey, PR tadi sama dengan QR. Okey, kita tengok sudut PRB. PRB. Sini ya. Adalah sama dengan QRA. Memang sudut yang sama. Okey. So, sisi sama, S sama, angle sama, sudut SA. Okey, kita tengok BR. BR sini. Okey, tadi AR sini. Sama. Jadi, telah memenuhi syarat S, A, S. Dan kita tengok luas segitiga ini dan segitiga ini sama juga. So, memang adalah kongruent. So, macam mana nak buat kesimpulan? Segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat
sisi sudut sisi, SAS. Maka segitiga PBR dan QAR adalah kongruent. Okey, ini cara untuk menyelesaikan soalan yang memerlukan konsep kebat. Okey. So seterusnya kamu perlu cuba latihan-latihan dalam buku teks anda, iaitu latihkan diri 5.1A muka surat 126, 5.1B muka surat 131 dan latihkan diri 5.1C muka surat 133. Okey, saya rasa tak ada masalah untuk anda. Sekiranya ada masalah, sila hubungi guru matematik anda. Okey, terima kasih. Okey, kita jumpa pada skrip video yang akan datang.